Assalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dihormati al-fadhil pengurusi majlis, bagi tuan imam dan seluruh ahli tangkuasa masjid, tuan guru, para alim ulama, tetamu-tetamu Allah yang dihormati sekalian, tahiyatan wa salaman alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila pengurusi sebut tak ada tajuk, jadi saya duk fikir nak ambil tajuk apa malam ni, ya. Tajuk masuk penjara, baru keluar keputusan salah, ya. Cuma saya memetik sama-sama kita berkongsi suatu ayat untuk kita bincang, ya, pada malam ini ialah daripada surah Fatir ayat 32. Ya, firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Summa awrasnal kitaba allazina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah. Zalika huwal fadlul kabir. Maksudnya, dan kemudian kami wariskan kepada orang yang kami pilih di antara kamu di kalangan hamba-hamba kami. Lalu ada di antara mereka yang termasuk dalam golongan zalimun li nafsih, dia menzalimi diri dia sendiri. Wa minhum muqtasid, dan di kalangan kamu ada yang pertengahan. Wa minhum sabiqum bil khairat biiznillah, ada di kalangan kamu yang berebut-rebut berlomba-lomba melakukan kebaikan dengan izin Allah. Zalika huwal fadlul kabir, demikianlah kurniaan Allah yang sangat besar. Saya yakin kita ni termasuk salah satu di antara tiga kumpulan tu. Allah Ta'ala bila dia mencipta manusia, Allah tahu manusia ni ada kelebihan yang Tuhan bagi dan ada kelemahan sebagai makhluk. Ya, setiap orang begitu. Ada yang ada kelebihan masing-masing. Ada orang Tuhan bagi lebih pada harta, kurang pada pangkat, kurang pada kedudukan. Ada orang dilebihi oleh Allah Ta'ala rezeki, tapi mungkin dia kurang di segi benda-benda lain. Itulah tabi'i manusia. Ya, sifat manusia tu, ya, demikian. Iman pun begitu. Ya, iman yazid wa yanqus. Ada masa iman kita naik, ada masa iman kita menurun. Rezeki kita begitu juga. Ada masa kita rezeki kita murah, ada masa kita rasa sempit dalam hidup. Memang hidup ni begitu, dia gelombang, naik turun. Ya. Kalau kita bawa kereta, bila kita naik bukit, kita sudah lepas ni akan turun bukit. Lepas ni kita akan berjalan mendatar. Kemudian kita akan naik bukit. Itulah situasinya. Ya, sebab itu Allah Ta'ala, ya, menjadikan manusia ni, diberi beberapa perkara pada manusia. Dia beri akal fikiran, dia beri iradah, daya untuk pilih nak buat tak buat. Dia beri tenaga kita, kekuatan yang ada. Semua yang Allah Ta'ala bagi pada manusia ni sekadar untuk hidup dunia. Tetapi untuk hidup semula akhirat, manusia tak cukup. Tiga benda Tuhan bagi ni tak cukup. Akal saja tak cukup. Sebab akal dia hanya boleh fikir apa yang diberi pada dia, input yang masuk kepada otak, pada akal manusia. Maka akal manusia ni tidak semua boleh fikir. Jauh banyak benda yang akal tak mampu nak fikir. Ya, soal hidup semula lepas mati, alam akhirat, dosa pahala, syurga neraka, malaikat sebagainya, ni di luar kemampuan manusia. Bermakna manusia perlu ada tambahan supaya dia boleh hidup di sini dan boleh hidup sampai ke sana. Ya, maka Allah Ta'ala hantar pada manusia rasul-rasul. Ya, tujuannya apa dia? Allamal insan ma lam ya'lam, untuk mengajar manusia perkara yang manusia tak tahu. Tanpa rasul, kita tak tahu siapa Tuhan. Lalu makhluk mencari-cari Tuhan, meraba-raba mencari Tuhan. Yang duduk tepi laut, nampak ombak laut, dia rasa takut, dia sembah penunggu laut. Yang duduk tepi gunung, dia rasa gunung terbesar, dia sembah penunggu gunung. Ada yang sembah matahari, bagai-bagai, ikut otak akal manusia. Ya, lalu Allah Ta'ala utus pada manusia Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi salatu wassalam, supaya
lebih daripada otak ni, lebih pada akal manusia, manusia berhajat kepada bimbingan Nabi dan Rasul. Oleh kerana Nabi ni wafat, sebab Nabi-Nabi ni manusia. Ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang pada kamu Rasul daripada jenis kamu. Rasul-Rasul ni jenis kita, jenis manusia, makan, minum, berkahwin, berkeluarga. Maka Nabi wafat. Ya, semua Nabi-Nabi wafat. Hatta Nabi Isa AS, walaupun diangkat ke langit, tapi dia akan mati. Sebab dia makhluk, kullu syai'in halikun illa wajah. Semua akan binasa, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana Rasul ni wafat, manusia terus hidup, sambung menyambung, maka manusia perlukan bimbingan. Nabi dah tak ada. Ya, bila Nabi tak ada, nyarap para sahabat pun dah tak ada. Maka tabi'in, sambung. Maka oleh kerana Nabi itu wafat, Allah Ta'ala kekalkan Al-Quranul Karim. Ya, supaya walaupun Nabi dah tak ada, Rasul Muhammad dah wafat, tapi kita terus boleh ambil Quran sebagai panduan dalam hidup manusia. Quran bukan panduan untuk semayang, puasa, panduan untuk seluruhnya. Zalikal kitab la raiba hudan lil muttaqin. Dia hudan, petunjuk kepada mereka yang bertakwa pada Allah Taala. Ya, saya sering kali sebut, ya, kita beli air mineral ni pun, ya, ditulis ni ada kandungan apa kandungan dia, berapa banyak kandungan dia. Hatta tuan-tuan beli kereta ada manual dia, beli motor ada manual dia, beli handphone pun ada manual, panduan nak guna handphone. Ya, padahalnya kita tahu dah macam ni, tapi diberi juga buku panduan. Kalau benda kecil macam ni manusia perlukan panduan, apatah lagi nak merintah dunia, nak mentadbir manusia, nak urus alam, maka manusia perlukan panduan. Maka panduan itu ialah Al-Quranul Karim. Manual hidup yang kita kena baca. Arkitek ke, engineer ke, lawyer ke, pentadbir ke, menteri ke, siapa pun, maka dia kena ada reference dia, kena ada rujukan dia. Rujukan nak buat benda ni, tanya Allah dulu. Ya, nak buat sesuatu, ya, maka buka Quran dulu. Kalau dalam Quran tak ada, maka kata Nabi, tengok hadis. Ya, sewaktu Nabi bertanya kepada Abu Zar, ya, Al-Ghifari radhiyallahu anhu, ya Aba Zarrin, ya, innaka satati qaumun ahli kitab. Bila Abu Zar dihantar ke Yaman, Nabi pesan beberapa perkara. Pertama, Nabi kata, wahai Abu Zar, kamu akan pergi pada negeri ahli kitab. Ya, ahli kitab, Yahudi, Nasara ni ahli kitab. Bila kamu sampai di sana, suruhlah mereka mengucap syahadah. Ya, beriman pada Allah Ta'ala, mengaku Allah sebagai Tuhan, mengaku Nabi Muhammad sebagai Rasul. Ya. Kemudian setelah itu, setelah sebati iman mereka, baru beritahu mereka, Allah Ta'ala fardukan kepada mereka kewajipan sembahyang 5 waktu. Ya. Setelah mereka sembahyang, maka barulah beritahu Allah Ta'ala memfardukan kepada kita, supaya kita mengeluarkan zakat, diambil daripada orang kaya di kalangan kamu, diberi pada orang miskin di kalangan kamu. Itu kaedah zakat dalam Islam. Kaedah tax ni bukan ambil untuk kalau ada, ambil untuk ambil orang kaya, harta orang kaya di kalangan kamu, diberi pada orang miskin di kalangan kamu. Ya, ambil bagi balik, bagi pada apa? Bagi pada yang perlu. Ya, sebab tidak semua duit yang ada pada kita ni milik kita. Ya. Baik, dalam bab itu Nabi SAW tinggal satu pesanan kepada Abu Zar. Ya, supaya Abu Zar berhati-hati dalam mengambil harta manusia. Berhati-hati, ya, dalam bab zakat, ambil yang jadi wajib. Ya, berhati-hati jangan bertindak zalim, jangan ambil bukan hak. Ya, siapa ni pesan, ya wahai Abu Zar, jangan sekali-kali kamu bertindak zalim dalam bab harta ni. Dan bahkan ujung pada hadis tu, sebagaimana yang biasa kita baca, ya, Nabi pesan pada Abu Zar supaya, ya, takut kepada doa orang kena zalim. Ya, wahai Abu Zar, hendaklah kamu takut kepada orang yang kena zalim. Wattaqu da'watal mazlum fa inna laisa bainahu wa bainallahi hijabun. Kan doa orang yang kena zalim dengan Allah Ta'ala tak ada dinding, tak ada hijab. Ya, walaupun dia kafir sekalipun, walaupun dia miskin sekalipun, walaupun siapa sekalipun, doa orang kena zalim ni, Allah Ta'ala mendengar doa tersebut. Nabi pesan nak Abu Zar, kamu berhati-hati, takut kamu termasuk doa orang yang kena zalim. Maka pemimpin dituntut berlaku adil. Ya, pemimpin dipayah nak berlaku adil, tuan-tuan. Dipayah sentimen dia tu.
Kadang-kadang kerana parti politik berbeza, dia mula tidak berlaku adil. Kadang-kadang kerana bangsa yang berbeza, dia mula tidak berlaku adil. Kadang-kadang dia sayang pada orang dekat dengan dia, maka dia tidak berlaku adil pada orang jauh daripada dia. Kadang-kadang dilingkungi oleh setengah kelompok masyarakat, kumpulan, maka dia tidak beradil kepada orang yang jauh daripada kumpulan tersebut. Maka pemimpin dituntut untuk berlaku adil. Waktu Nabi SAW menyebut hadis masyhur, sab'atun yudhilluhumullah fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang layak berteduh di bawah arsy Allah. Pada hari tidak ada sebarang naungan, hanya satu saja naungan arsy Allah. Yang pertama Nabi sebut imamun, pemimpin adilun, pemimpin yang adil. Bila sebut pemimpin, Nabi akan kaitkan dengan keadilan, bertindak adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumun ala alla ta'dilu. Jangan kerana kebencian kamu pada satu kaum, kamu tidak berlaku adil pada kaum tersebut. Jangan. Sebab kaum ni bukan ciptaan dia, bukan ciptaan kita, ketentuan Allah Ta'ala. Jangan kamu bertindak kerana kebencian pada kamu pada satu kaum, kamu tidak adil dengan kaum tu. Berlaku adillah, kerana adil itu hampir dengan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bila kita merujuk kepada ayat ni, Allah Ta'ala menyebut bahawa Allah Ta'ala mewariskan Al-Quran Al-Karim kepada hamba-hamba di kalangan hamba-hamba yang Allah pilih. Allazina astafaina, yang Allah Ta'ala pilih, min ibadina, di kalangan hamba-hamba Allah. Paminhum, ada di antara manusia, kata Allah Ta'ala, zalimun li nafsih, dia bertindak zalim ke atas diri dia. Kata ulama, maksud zalim li nafsih ni, dia zalim diri sendiri, ialah orang yang menganiaya dirinya, iaitu orang yang lebih banyak melakukan kesalahan daripada melakukan kebaikan. Kata Ibnu Katsir, zalimun li nafsih ini ialah orang yang menganiaya diri sendiri, adalah orang yang meninggalkan kewajipan dan melakukan banyak maksiat kepada Allah. Orang macam ni dia zalim diri dia. Kalau dia tak semayang, dia bukan zalim orang lain, dia zalim diri dia. Ataupun ditinggal kewajipan-kewajipan yang difardu oleh Allah Ta'ala. Maka golongan ini termasuk golongan yang zalim diri dia. Kata Allah Ta'ala, ada yang Tuhan jadikan manusia ni, dia bertindak zalim atas diri dia. Bila dia zalim dengan diri dia, maka dia akan mula, maksiat ni dia ketagih. Dia ketagih. Dia mula-mula buat, dia rasa bersalah. Tapi dia ulang balik, dia tak rasa apa-apa dah. Ketakutan tu dah hilang. Kebimbangan tu dah hilang. Diulang lagi maksiat, lama-lama tak rasa apa-apa dah. Dia buat maksiat, dia tak rasa bersalah, tak rasa berdosa. Sebagaimana berapa ramai orang tak semayang, dia tak rasa apa dah. Tak tutup aurat, dia tak rasa apa pun. Tak rasa bersalah. Pasal apa? Kerana maksiat itu bila diulang berulang-ulang kali, lama-lama dia akan menyebabkan diri dia jadi imun, jadi biasa. Tak ada apa dah. Bahkan setengah-setengah kemungkaran, na'udzubillah, diiringi dengan rasa bangga dengan maksiat dia buat. Bukan saja menyesal, sepatutnya dia buat, dia menyesal, rasa bersalah. Kemudian bila diulang lagi, dia rasa bangga. Ada orang minum arak, bangga boleh minum arak. Ada orang minum daun ketum. Sini kenal ketum kot. Campur macam-macam. Campur ubat nyamuk, campur belerang, campur... elok campur semua sekali lah. Gergaji besi ke, tembaga ke. Macam-macam campuran. Pasal apa? Nak lebih high. Nak lebih. Macam-macam. Lama-lama dia sampai dekat, dia buat dia perkara tersebut, dia tak rasa apa. Ada yang bangga pun. Berjudi bangga. Berzina bangga. Hari ni, na'udzubillah, ada orang buat maksiat pada Allah, rakam gambar dia berzina. Share dengan orang lain. Minta orang lain kongsi. Ada pendapat, pandangan-pandangan yang tak betul, dia minta orang lain kongsi. Sebab tu kalau tuan-tuan bertimbun berita dalam Facebook, zaman ni zaman fitnah. Kita duduk zaman fitnah. Nabi SAW menyebut dalam satu hadis, al-fitnatu na'imatun la'anallah man ayqazaha. Fitnah ni benda yang sedang tidur. Dia ada, cuma dia tidur, kata Rasulullah. Jangan Allah melaknat sesiapa yang mengejutkan dia, yang memulakan fitnah. Lalu fitnah tu terus tersebar. Yang paling kita takut sekarang ni ialah bukan amalan kita yang, kalau sedekah jariah, bukan amalan pahala yang sambung, tapi dosa bersambung-sambung. Dah mati masuk kubur lagi, fitnah tu terus disebar, terus dikongsi dengan orang ramai. Ini baru ni saya masih lagi terima satu, tu ingat dah yang ini, surat berantai dulu. Surat berantai ni tahun 70-an.
Ya, kononnya ada seorang laki-laki waktu dia pergi ziarah makam Nabi SAW di Madinah, dia terlelap dekat makam Nabi. Maka dalam waktu dia tertidur terlelap itu, dia mimpi jumpa Nabi SAW. Maka Nabi beritahu bahawa kiamat tak lama dah. Maka hendaklah dia suruh orang lain bertobat pada Allah Ta'ala dan sebagainya. Dalam surat itulah dalam mimpi itu. Dan hujung tu dikata siapa-siapa yang menyebarkan surat ini, maka dia akan dapat pengampunan Allah, apa hajat dia akan dimakbul oleh Allah, apa kehendaknya Allah akan beri. Masa tu dipotostate tuan-tuan. Surat tu dipotostate. Seorang kena potostate 20 surat. 20 disebar. Kita terima potostate 20 disebar. Dia kata kalau siapa yang sebar, apa hajat dia, Tuhan makbulkan. Dalam tu tulis, ada seorang tu dia sebar surat tu, dia beli nombor ekor, kena nombor ekor dia. Ni surat-surat mengarut. Cerita-cerita mengarut. Tetapi ingatkan fitnah tu dah tak ada tahun 70-an. Zaman sekarang pun masih diedar lagi. Masya Allah. Bayangkan orang yang mula-mula mengundang fitnah tu, buat kemungkaran tu, banyak mana dosa dia, na'udzubillah. Sebab tu kata Allah Subhanahu Wa Taala, ada yang sifat pertama zalimun li nafsih, dia zalim diri dia, iaitu dia tinggalkan kewajipan yang Allah fardu kepada dia, dan di waktu yang sama dia melakukan maksiat dan durhaka pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, muqtasid, itu orang yang pertengahan, adalah orang yang hanya melakukan perbuatan wajib dan menghindarkan diri daripada melakukan perbuatan maksiat, meninggalkan perbuatan yang baik, namun suka melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela atau perbuatan yang makruh. Dia muqtasid ni, dia campur aduk, dia bercampur. Kadang-kadang semayang sunat dia buat juga, semayang-semayang ibadah dia buat, tapi di waktu yang sama dia campur dengan maksiat dia dan kemungkaran dia. Golongan yang kedua ni, golongan yang pertengahan ini, dia mencampur aduk di antara amal soleh dia dengan keburukan dia. Pernah satu hari, seorang laki-laki mari jumpa Nabi SAW, maka dia minta Nabi SAW, bertanya tentang Nabi, apakah, bilakah kiamat? Dia tanya Nabi, ya Rasulullah, bilakah kiamat? Macam sekarang lah ramai orang tanya saya, Ustaz, bila pilihan raya? Bila nak kiamat? Nabi tanya dia, apa yang kamu persiapkan untuk kiamat? Kamu tanya aku bila kiamat, aku nak tanya, apakah persiapan yang dah kamu buat untuk berdepan dengan hari kiamat? Dia kata, ya Rasulullah, aku cinta Allah dan Rasul. Itu yang dia sebut. Aku cinta Allah dan Rasul. Kata Nabi, kamu akan bersama orang yang kamu sayang nanti di akhirat. Masya Allah. Seorang laki-laki mendatang, ya Rasulullah, doakan aku supaya aku masuk syurga. Nabi tanya dia, apa amalan kamu? Aku ni ya Rasulullah, aku hanya buat amalan wajib saja. Aku tidak buat amalan-amalan sunat. Apakah aku layak masuk syurga? Apakah kamu lakukan syirik pada Allah? Dia kata tidak. Apakah melakukan dosa besar? Tidak. Maka Nabi kata bahawa kamu akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kullu ummatin yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah, man ya'ba? Qala, kata Nabi SAW, semua umatku akan masuk syurga. Semua umat Muhammad akan masuk syurga, melainkan mereka yang tak nak masuk syurga. Sahabat tanya, ya Rasulullah, siapa yang tak nak masuk syurga? Kata Nabi, man ata'ani faqad dakhal jannah wa man asani faqad aba. Siapa-siapa yang mentaati perintahku, maka dia akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan siapa-siapa yang buat maksiat kepada perintah Allah Taala, maka dia enggan masuk syurga. Orang ni yang tak nak masuk syurga. Maka kan itulah kita tengok golongan yang kedua ini terkadang bercampur aduk di antara kebaikan dan keburukan. Waktu rajin semangat, Masya Allah, lepas asar semain sunat lagi, tengah semangat. Tapi waktu iman dia lemah, Masya Allah, kadang-kadang sakit sikit di hospital, ramai tak semayang. Yang sakit tak semayang kerana uzur, itu pun tak boleh tinggal semayang. Semayang ni tak ada ruang untuk kita tidak semayang. Tak boleh berdiri duduk, tak boleh duduk baring, tak boleh baring dengan mengiring, tak boleh mengiring dengan gerak mata, tak boleh gerak mata dengan gerak hati. Dah tak bergerak semua, baru panggil orang semayang dia. Ada tak ruang untuk tak semayang? Tak ada. Tak ada. Tapi berapa ramai orang yang kadang-kadang kerana sikit je, maka terus dia tak tinggal semayang dan sebagainya. Allah Rabbi na'udzubillah. Kemudian kata dalam ayat ni,
Ada golongan yang ketiga disebut sebagai sabiqum bil khairat. Orang yang berebut melakukan kebaikan. Kalau kita baca surah Al-Waqi'ah, Allah Ta'ala menyebut wa kuntum azwajan salasah. Esok di akhirat kita semua akan dibahagi 3 kumpulan. Ashabul yamin ma ashabul yamin. Kumpulan kanan, alangkah bahagia beruntung kumpulan yang kanan. Siapa dia? Orang beriman, bertakwa pada Allah, mentaati perintah Allah Ta'ala. Nabi kata alangkah bahagianya, kata Allah Ta'ala, golongan yang kanan. Wa ashabul shimal ma ashabul shimal. Yang kedua kumpulan kiri, alangkah celakanya mereka yang duduk dalam kumpulan kiri. Yang ketiga, sabiqum bil khairat. As-sabiqun as-sabiqun ulaika humul muqarrabun fi jannatin na'im. Iaitu golongan yang berebut melakukan kebaikan, mendahului orang lain dalam melakukan kebaikan. Dalam ayat ni Allah sebut ada golongan yang ketiga, iaitu golongan sabiqum bil khairat. Kata Ibnu Katsir, golongan sabiqum bil khairat ialah orang yang lebih dahulu berbuat kebajikan, adalah orang yang melaksanakan kewajipan dan kebaikan-kebaikan lainnya. Mereka dulu berebut buat baik. Buat baik macam kita semayang, masuk masjid, sama je. Tapi orang yang sabiqum bil khairat ni, pertama dia berebut masuk masjid dulu, dia berebut dapat sah pertama dulu banding orang lain. Kalau ada apa-apa, dia yang mendahului orang lain. Sebab dalam Islam ni tuan-tuan sekalian, dalam banyak hadis Nabi, orang yang buat amalan baik dulu, dia mendapat pahala, semua orang ikut dia di belakang. Ya, tak sama kita ni. Ya, umpama sedekah. Kita ambil tabung, kita buh sedekah dulu. Dan kita mendapat pahala semua orang sedekah kemudian daripada kita. Ya. Dalam hadis Nabi kata man da'a ila huda kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu min ujurihim syai'an. Ya, sesiapa yang menyeru kepada kebaikan, dia mendapat pahala seruan dia tu. Ya. Seruan dia tu dapat pahala di atas kebaikan dia buat. Dan semua kebaikan-kebaikan mereka yang mengikutinya di belakang. Masya Allah. Ya. Siapalah beruntung azan maghrib tadi. Tuan tahu, dengan sebab azan dia mendapat pahala semua jemaah yang hadir malam ni. Ya. Sebab tu Nabi kata, Bilal nanti di pada mahsyar ditinggikan tengkuknya, kedudukannya, hingga ahli mahsyar nampak inilah Bilal. Bilal ni, rupanya saya dulu dia ingatkan imam yang paling besar, paling hebat, rupanya Bilal. Bilal. Ya. Istimewa Bilal. Kenapa? Kan dengan azannya lah orang ramai di rumah semayang, jemaah hadir masjid. Demikian juga kebaikan lain. Bila kita buat satu kebaikan, semua pahala mengikuti di belakang tu, kita akan dapat pahala mereka semua. Tetapi orang yang buat kebaikan tu, kata Nabi, tidak akan kurang sedikit pun pahala kebaikan dia. Yang ini disebut sabiqum bil khairat. Orang yang berebut buat baik. Kita ni bersama kita berebut tak buat baik ni. Kalau tengok pada surah Al-Waqi'ah, Allah Ta'ala sebut golongan yang sabiqum bil khairat ni, ataupun sabiqun ni, ya, pada ayat seterusnya Allah kata, ya, sebahagian mereka ni ialah generasi awal. Ya, wa qalilun minal akhirin, sikit sangat generasi akhir. Awal zaman Nabi, zaman para sahabat berebut, dengar kebaikan berebut. Mereka berebut, berlomba-lomba mendahului orang lain. Tapi kata Allah Ta'ala, ya, wa qalilun minal akhirin, sedikit sangat di kalangan generasi akhir. Kita buat baik, tapi kita tak berebut melakukan kebaikan. Minta maaf cakap, kita mari dah awal ke masjid, tapi tak berebut dapat saf pertama. Ya. Walaupun kadang-kadang kita ada peluang untuk dapat saf pertama. Tuan-tuan bila masuk masjid, dapatkan saf pertama dulu. Sebelum semayang tuan-tuan masjid, dapatkan saf pertama. Sampai kata Nabi, kalau kamu tahu apa yang ada pada saf pertama, nescaya kamu akan berebut untuk mendapatkannya. Kamu rela cabut undi untuk dapat saf pertama. Sanggup undi. Ya, dah berebut sangat kata imam, kita mengundi. Ya, daftar nama, cabut undi. Maghrib, sipulan. Isyak, orang ni. Nabi kata dia sanggup tunggu giliran dia untuk dapat saf pertama. Ya, tapi kita tak berebut, tuan-tuan. Yalah, kalau ada ruang kosong kita bagi orang lain. Pemurah orang Melayu ni. Sila. Ya. Kadang Tuhan bagi peluang kita depan kita dah tu. Kita bagi orang lain. Jangan bagi orang lain.
start malam ni jangan bagi. Walau pak mentua sekalipun, jangan bagi. Kecuali bakal pak mentua, tu kena timbang lah. Ya, kalau dah pak mentua tak apa dah. Ya. Sabiqum bil khair, kata Ibn Katsir, ialah mereka yang melakukan kebaikan, ya, dan melaksanakan kewajipan dan kebaikan-kebaikan yang lain, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang haram dan makruh. Ya. Allahu Rabbi, meninggalkan perbuatan yang haram dan meninggalkan perbuatan yang makruh. Orang yang biasa buat makruh, dia mudah masuk sempadan yang haram. Orang yang nak jaga amalan wajib, jaga amalan sunat. Orang yang pelihara amalan sunat akan dipelihara amalan wajib dia. Sebab Tuhan buat begitu. Ya. Sebelum sampai wajib tu kan ada sunat dulu. Ya. Bagi kita membina kekuatan. Ya. Orang sama juga benda haram. Ya. Sebab tu bila kita dalam pembinaan sebuah masyarakat, sebuah negara, kita tahu bahawa keberkatan negara ini, walau anna al-qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau penduduk satu negeri itu, katalah Kedah ni, ya, atau penduduk satu kampung tu, kata Allah Ta'ala, mereka beriman pada Allah, ya, wattaqau, dan bertakwa pada Allah, la fatahna alaihim barakatin minas sama'. Nescaya Allah Ta'ala akan buka pintu keberkatan daripada langit. Berkat ni satu kalimah yang ada dalam Islam. Bila tanya pada Allah Ta'ala, berkat maknanya berkat ziyadatul khair. Berkat maknanya bertambah kebaikan kita. Kalau ada umur, rasa bertambah umur kita, keberkatan umur tu. Kalau kita ada harta, rasa bertambah berkat pada harta tu. Itu maknanya keberkatan kita. Ya. Tetapi bila manusia durhaka pada Allah, buat maksiat pada Allah, maka di hadapan dia ialah kemurkaan Allah Ta'ala. Allah cabut keberkatan negeri, keberkatan negara tersebut. Maka dalam hal ini, ya, perkara yang besar Islam datang ialah membetulkan kehidupan, panduan hidup manusia. Satu-satunya yang Allah Ta'ala suruh kita minta tiap-tiap waktu semayang, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuklah pada kami jalan yang betul. Ya. Saya orang politik, doa pada Allah, ya Allah, tunjuklah jalan politik yang betul. Kita tak nak politik yang merosakkan, politik yang menghuru-harakan, politik yang tidak dapat keberkatan daripada Allah Ta'ala. Tuan-tuan sebagai peniaga, minta Allah tunjukkan mana jalan perniagaan yang betul. Ya Allah, berkati jalan tersebut. Ya, tuan-tuan sebagai petani, semua kita ni ahli jalan masing-masing. Setiap jalan itu, kita mohon Allah Ta'ala tunjuk pada kita jalan yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua bergerak atas jalan masing-masing. Ya, semua yang bergerak atas jalan. Tuan-tuan dongak ke langit tengok kapal terbang. Ya, sekarang ni ada beribu kapal terbang, ya, sedang bergerak di udara. Semua berjalan di atas line masing-masing. Dan dia mesti betul line tersebut. Di lautan, walaupun lautan terbuka luas, kapal tak boleh berlayar ikut suka hati dia. Dia mesti berjalan di atas landasan dia, atas jalan dia. Maka jalan inilah, jalan hidup ni yang kita minta pada Allah Ta'ala. Ya, memanglah ujian, Masya Allah. Ya. Sebab tu bila kita dengar, tengok, yalah, baru ni takdir Allah Ta'ala. Bila pada menteri, bekah pada menteri, ya, mahkamah buat keputusan, beliau dapati bersalah. Ya, proses mahkamah lalu ketiga-tiga proses, mahkamah tinggi, mahkamah rayuan, mahkamah persekutuan. Akhirnya hakim mendapati bersalah dan jatuh hukuman penjara. Berapa tahun? 12 tahun. 12 tahun, tuan-tuan. Masya Allah. Bayar denda 210 juta. Hari ini isteri dia, Masya Allah, jatuh hukuman penjara 10 tahun, denda 970 juta. Atau kalau tak bayar, tukar penjara 30 tahun. Campur 10 tahun, 40 tahun. Semoga Allah Ta'ala merahmati. Ya. Dalam Islam ni, hukuman itu mungkin Allah Ta'ala nak ampun dosa, mungkin Allah nak angkat darjat, ya, mungkin ada kebaikan. Ya. Dalam Islam kita tidak akan menetapkan seorang itu bersalah sehingga mahkamah mengatakan dia bersalah.
Sekarang zaman fitnah, bila orang tu dituduh seolah dah bersalah, baru dituduh, belum salah lagi. Ya. Sebab tu bila sabit kesalahan demikian. Pernah zaman Nabi SAW ada seorang lelaki dia berzina. Na'udzubillah. Ya, dia berzina, kemudian jatuh hukuman rejam. Setelah dia meninggal dunia, Nabi hadir dan Nabi sembahyang jenazah dia. Sahabat-sahabat tegur, "Ya Rasulullah, dia ahli zina, ya Rasulullah." Nabi kata, dia telah bertaubat pada Allah Ta'ala. Dan Allah telah terima taubat dia. Dia bersungguh-sungguh dia minta ampun pada Allah. Padahal tak ada saksi. Dia mari mengaku. Dan Nabi tak suka dengar. Tapi dia mari mengaku 4 kali berturut-turut. Ya, akhir pengakuan tu diterima sebagai bukti bahawa dia telah berzina. Dia mari jumpa Nabi. "Ya Rasulullah, hukumlah aku dan hukum Allah. Aku telah berzina. Semoga aku tidak diazab di akhirat, Rasulullah." Nabi pusing muka, Nabi tak nak dengar. Dia mari belaki, dia mengaku sekali lagi. Nabi pusing muka dia. Dia mari lagi mengaku kali ketiga. Akhirnya Nabi pusing muka. Ke belaki. Dia mari mengaku lagi kali keempat. 4 kali pengakuan, diterima pengakuannya sebagai bukti. Nabi kata, bawa dia, dah hukumlah dengan hukum Allah. Ya, asy-syaikhu was-saikhatu iza zanaya farjumuhuma al-batta. Ya, pezina laki-laki dah muhsan, dah kahwin, ya, laki-laki atau perempuan sabit kesalahan zinanya, maka rejamlah dia sampai mati. Maka sahabat-sahabat dia pun gilah nak hukum. Dia minta dihukum. Tuan ingat dulu ada seorang artis di Pahang, dia ditangkap kerana minum arak. Dan dia ditangkap, dia minta hukum dia dengan hukum Allah. Dia diminta sebat 40 kali sebatan. Kan dia minum arak. Mahkamah syariah hanya kuasa 6 kali sebatan. Dia minta hukum dia hukum Allah. Saya tak nak 6 kali, saya nak 40 kali. Hukuman syar'i ni dia bukan mati pun, hukuman yang ringan, ya, sebatan ringan. Ada orang begitu kerana takut pada azab Allah di akhirat. Dia pun berdiri. Sahabat-sahabat merjam dia, batu baling dia. Ya. Bila sahabat baling dia, dia sakit, dia lari. Sebab tangan kaki tak ikat, dia pun lari. Bila dia lari, sahabat kejar dia sambil baling. Kejar sambil rejam batu. Sayyidina Umar Al-Khattab mengambil satu batu, tunggu dia. Lalu Sayyidina Umar baling dengan batu besar, jatuh mati. Dan Nabi sembahyang jenazah dia. Ya. Sahabat kata, Rasulullah dia berzina. Nabi kata, dia telah minta ampun pada Allah Ta'ala. Tak ada siapa pun tengok dia, tapi dia mari mengaku. Ya. Sebab tu bagi orang yang melakukan kesalahan, ya, maka Allah Ta'ala buka peluang supaya bertaubat pada Allah, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, tak payahlah nak tunjuk baik, nak main mengaku, akhir minta hukum, ya, kerana bukan kaedah Islam demikian. Ya, tetapi kalau sabit kesalahan dengan saksi sebagainya, maka dia dihukum. Ya, maka hukuman itu kita tidak diminta untuk menghina orang yang menjalani hukuman. Ya, tapi kita mengharapkan kebaikan. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampun dosa dia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati dia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat darjat dia. Wallahu a'lam. Ya, apapun kepada kita, penjalan hidup ni dia begitulah. Ya, kadang-kadang ya, bila kita baca surah Al-Waqi'ah, kita nampak Allah Ta'ala sebut, ya, iza waqatil waqi'ah laisa liwaqatiha khafidatun rafi'atun. Khafidatun rafi'atun. Khafidah, orang duduk tempat tinggi akan jatuh menjunam ke bawah. Masya Allah. Ya, disanjung, dimulia dengan gelaran, dengan pelbagai tempat diraih apa semua. La ilaha illallah. Tiba-tiba jatuh menjunam ke bawah. Itu akhirat. Rafi'atun, orang yang hina dina dunia, orang tak kenal dia, orang hina dia, pelbagai perkara di dunia. Akhirat besok rafi'atun, Allah angkat darjat dia. Masya Allah. Ya, jadi sahabat-sahabat sekalian, bila berlaku situasi ini, sebab tu Allah kata, hidup dunia ni sebagai tempat yang Allah akan uji manusia. Ya. Allah akan uji kita dengan pelbagai ujian. Ya. Apa yang Allah nak uji? Wa nabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirus sabirin. Ya. Wa nabluwannakum, pasti kamu akan diuji oleh Allah Ta'ala. Bisyai'in minal khawf,
dengan perasaan takut. Takut. Takut ni salah satu bentuk ujian Allah. Takut. Duduk seorang takut. Ya. Sentiasa dalam takut. Ya. Bila mengandung takut kalau anak tu tak sempurna. Lahir anak. Takut pula nak didik anak tu. Takut kebimbangan. Sepanjang masa. Ya. Bila anak kita remaja, anak-anak kita bimbang, takut dia kena langgar kereta, takut macam-macam. Takut tak habis-habis. Ya. Dah besar dah. Ya, takut pula. Takut nanti tak cemerlang dalam belajar, macam-macam. Ya. Sampai tua pun takut lagi. Tua takut, isteri pula. Ada tempat lain lah. Ya. Allah akan uji rasa takut. Sekarang ni bila COVID, semua orang takut. Takut. Tapi takut tak tahu nak lari macam mana. Nak lari dia buat macam mana. Diuji dengan rasa takut. Ya. Waktu COVID mula keluar tu, Masya Allah. Ya. Masa tu, yalah COVID ni bermula dengan China. Ya. Pelancong China mari ke negara kita. Masa tu border belum ditutup. Ya. Kita azan dulu ke? Ha? Terus. Ke nak azan dulu? Tak apa. Terus je. InsyaAllah. Takut, ketakutan. Nampak Cina, lari. Ya. Rasa takut. Ya. Wal-ju', kelaparan. Yelah, negara kita ni ada orang susah. Ada orang miskin. Ada orang lapar. Ya. Sebab tu tuan-tuan kena bantu. Jadi jiran yang baik untuk jiran kita. Sebab orang Melayu ni kadang-kadang dia malu nak minta. Dia sanggup, dia lapar. Saya pengalaman turun jumpa orang miskin bagi bantuan ni waktu Ramadan. Ya, satu perkampungan nelayan di Pahang. Kita bagi bantuan, menangis pakcik tu. Dah 2-3 hari dia hanya makan kelapa saja. Kita tahu. Pernah satu malam orang mari hantar pada Nabi SAW kambing bakar. Ya. Dan Nabi SAW ambil, kemudian Nabi beritahu Abu Hurairah, Abu Hurairah, hantarlah kambing bakar ni kepada rumah satu keluarga yatim. Ummul Yatama, anak-anak yatim. Maka Abu Hurairah pergi rumah makcik tersebut, lalu beri salam, kata Abu Hurairah, ini daging Nabi SAW kirim pada kamu. Dia kata, Masya Allah, terima kasih, semoga Allah Ta'ala merahmati Rasulullah SAW. Abu Hurairah, aku dah makan dan anak-anak aku pun dah makan. Kata Abu Hurairah, ambillah makcik, ambillah. Ya, mudah-mudahan pagi besok boleh makan anak-anak kamu. Kata makcik tu, Abu Hurairah, kamu yakin ke anak aku hidup pagi besok? Kamu yakin ke? Aku sendiri aku tak yakin aku hidup tidak esok. Bagaimana kalau sekiranya esok aku tak hidup? Beri makan pada orang lain. Saya baca hadis ni tu sekalian. Satu benda yang ditanam zaman Nabi SAW, sentiasa bimbang dengan kematian. Almarhum Tuan Guru Aziz sebut, mati, ingat mati ni brek. Brek dalam hidup. Sebagaimana kereta kena ada brek. Ya, kapal terbang pun ada brek dia. Hidup ni pun kena ada brek. Apa brek bagi hidup ni? Ingat mati. Bila kita ingat mati, pertama, kita tidak akan durhaka pada Allah, tidak akan buat maksiat. Kalau terlanjur, kita cepat bertaubat pada Allah. Pasal apa? Sentiasa ada panduan dalam hidup. Ya. Jadi oleh kerana itu, dalam Islam ni, ujian tu akan macam. Ya. Allah akan uji manusia. Ya. Berbagai-bagai ujian Allah Ta'ala. Apa yang Allah nak uji? Allah nak uji, ayyukum ahsanu amala. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Allah jadikan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di kalangan kamu yang paling baik amalan. Bukan yang paling banyak amalan. Allah bukan nak uji banyak. Allah nak uji kualiti amalan. Siapa yang paling baik amalan. Kalau siapa yang paling banyak, umat dulu lagi banyak pada kita. Hidup ratus tahun, umur 1000 tahun. Kalau umat Nabi Nuh tu 1000 tahun, tuan-tuan.
1000, 2000, 3000 tahun. Berapa umur? 3000. Duk borak petang-petang, pagi-pagi sampai duk menyorok. Kau berapa tahun umur? 2500. Oh, masa tu 1000 tahun umur. Nabi Nuh AS dakwah kaum dia 950 tahun. Itu dakwah, itu zaman nubuah, zaman kenabian, bukan umur dia. Macam Nabi Muhammad lah, umur Nabi 63 tahun. Zaman kenabian 23 tahun. Itu zaman kenabian dia. Tapi umur dia lagi jauh, lagi panjang. Umat Nabi Ibrahim AS ratusan tahun. Sebab tu Allah kata, Allah bukan nak uji siapa yang paling banyak, tapi Allah nak uji siapa yang paling baik. Maka nak baik itu, sebagaimana kata para ulama, bahawa mempelajari dan meningkatkan ilmu supaya kita mengetahui ilmu amalan yang kita buat itu biar menepati dengan apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka kata Imam Ghazali, takwa itu bila mana ada kebimbangan dalam hati terhadap dosa yang dilakukan. Bila seorang tu buat salah, bimbang dalam hati dia. Kalau ada kebimbangan, rasa takut, rasa gerun, bermakna dia masih lagi dalam tahap golongan bertakwa pada Allah. Kerana takwa itu bila disentuh, dia akan terasa. Ya. Maka, ya, ada kebimbangan terhadap dosa, kebimbangan melakukan maksiat, sama ada di hadapan manusia atau di belakang manusia. Lantaran itu kata Imam Ghazali, bahawa ilmu itu semakin belajar, semakin takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Makin kita belajar, makin rasa takut, makin belajar, makin rasa takut. Pasal apa? Ya. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Orang yang takut pada itu ialah ulama, orang yang mengetahui. Sebab tu doktor dia lebih takut banding kita. Kita cek, doktor bimbang kita. Bahaya dah pakcik ni. Gula dah tinggi ni. Berapa tinggi? 16. Relax je pakcik tu. Doktor pula risau ke dia. Ya. Bahaya dah pakcik ni. Okey, pakcik kata okey saya. 16 pun okey lagi. Mungkin 20 baru tak okey. Ya. Orang yang mengetahui, dia memang dia rasa takut sebab dia tahu. Satu masa dulu saya tahun 99, tahun 2000. Masa tu saya kebetulan, masa tu saya jadi adun di Pahang. Persatuan Orang Buta jemput saya ceramah. Ni persatuan orang buta, tuan-tuan. Orang buta-buta dapat bantuan kebajikan tiap-tiap bulan daripada kerajaan. Orang yang dapat bantuan ni biasa takut, tuan-tuan, takut kena potong bantuan. Betul. Tapi dia jemput saya ceramah di persatuan orang buta. Saya kata, biar betul. Orang celik pun tak berani, tuan-tuan. Orang buta panggil, saya pergilah. Melangkah masuk dewan, takbir, takbir. Hoi, saya kata hebat, tuan-tuan. Berani. Pasal berani? Sebab tak nampak. Ya. Orang yang tak nampak, depan dia rima. Dia relax. Rima takut ke dia? Lain macam pakcik ni. Jadi orang yang nampak, orang yang tahu, memang lebih takut. Sebab tu disebut orang, ulama ni orang yang mengetahui. Kata Imam Ghazali, bila orang tu bertambah ilmunya, mendalam ilmunya, maka lebih rasa gerun takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Nabi kata, kalau kamu tahu apa yang aku tahu, kata Rasulullah, nescaya kamu akan banyak menangis daripada ketawa. Pasal apa? Kerana Nabi tahu. Sebab tu Nabi SAW berdoa, merayu sungguh-sungguh pada Allah. Pasal apa? Sebab Nabi tahu. Ya. Yang kedua, semakin belajar, semakin rasa cela dirinya. Dan rasa rendah diri pada Allah Ta'ala. Ya. Sebab tu sifat ilmu tu, dia menundukkan, tawaduk, bukan takabur. Bila Allah Ta'ala perintah Iblis, ya, usjudu li Adam, fasajadu illa Iblis, aba wastakbara, wa kanul kafirin. Sujudlah kamu pada Adam, yang hormat pada Adam AS. Maka semua makhluk sujud, kecuali Iblis. Iblis ni dia ada dua kesalahan dia. Pertama, aba, enggan dia untuk taat perintah Allah. Ya. Allah perintah sujud pada Adam, dia tak buat. Ada tak golongan yang engkar perintah Allah? Ada. Allah perintah semayang, dia tak semayang. Allah perintahkan dia tutup aurat, tak tutup aurat. Allah perintahkan dia puasa, tak puasa. Tapi kumpulan pertama ini,
tidak jadi kafir, tuan-tuan. Orang yang tak semayang, kerana malas, kerana letih, dia fasik. Dia tak jadi kafir. Yang jadi kafir apa dia? Wastakbara. Takabur dia, sombong dia. Sombong itulah yang menyebabkan, na'udzubillah, seorang tu jadi kafir. Ya. Sebab tu bila kita baca sejarah-sejarah pada pagi Jumaat, ya, Allah Ta'ala berfirman, ya, di antara sifat orang beriman ni, iza zikrullah, bila dia sebut nama Allah, gemetar hati dia. Dan bila Allah perintahkan, ya, untuk sujud, kharru sujada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Ya, kepala dia turun sujud pada Allah. Okey dah, jasad kepala letak bawah. Tapi hati dia tidak sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang kadang-kadang kepala sujud tapi hati sombong dengan Allah. Ya, masya-Allah, na'udzubillah. Kemudian kata Imam Ghazali lagi dalam menghuraikan bab-bab ini, bahawa orang yang ada ilmu, yang dekat diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan berusaha untuk mendampingkan diri dan melaksanakan kewajipan. Dan semakin belajar, semakin tidak cintakan dunia yang lara dan melekakan dia, sehingga menjauhkan dia daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ad-dunya khudratun khulwatun. Dunia diibaratkan benda yang hijau cantik, tapi dia persinggahan sementara. Kita dalam perjalanan, kita tengah berjalan lagi sekarang daripada perut mak mari dunia. Lepas ni masuk alam barzah, alam kubur. Ya, semua orang masuk pintu yang sama. Pintu namanya pintu kubur. Tapi alam yang kita nak pergi satu alam je, alam barzah. Daripada situ kita akan berjalan lagi alam mahsyar. Daripada alam mahsyar barulah kita akan sebagai alam akhirat yang akhir sekali, syurga atau neraka. Maka orang yang mencintai ilmu dan mendekatkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak dia tamak dengan harta dunia. Ya, sampai kadang-kadang, ialah na'udzubillah, kadang-kadang ketamakan ni kita fikir, ya, orang yang yang rasuah sebagai contoh, bukan dia tak duit, tuan-tuan. Kita fikir duit ada pun tak habis makan dah. Nak makan apa sangat? Dah umur tua-tua ni, nak makan apa sangat? Ya. Manis-manis tak boleh. Cik manis ada. Daging-daging, oh daging tak boleh, gaut. Ya. Tinggal kulit roti je dah. Nak pakai apa? Allah Rabbi. Kadang-kadang gaji ada pun tak ada makan dah. Tapi untuk apa? Ketamakan. Allah Rabbi. Jadi oleh kerana itu kata Imam Ghazali demikian. Yang kelima, ilmu yang menambahkan makrifah kita dalam ibadah kita pada Allah hingga merasai kemanisan kelazatan ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Salasum man kunna fihi wajada halawatal iman. Kata Nabi, 3 perkara. Siapa-siapa ada pada 3 perkara, dia akan merasai kemanisan iman. Dia apa-apa pun kita buat ni tuan-tuan, bila sampai masuk syok dia tu, zuk dia tu, kita akan rasa kelazatan dia. Apa-apa saja. Apa-apa saja. Orang yang kaki mancing, ya, tukang mancing, dan masuk, orang panggil masuk hantu, ya, dan masuk syok dia tu, panah macam mana pun tak rasa tu kan. Steady, tengah panah, kita tengok Masya Allah tengah panah, dia relax ya. Ya, macam dia bawah teduh je. Pasal apa? Dah masuk alam dia. Apa pun, termasuklah dalam kehidupan kita ni. Kadang-kadang bila dia seronok sampai masuk alam yang kalau baik, dia bertambah kebaikan. Ya, kalau bertakwa, dia bertambah ketakwaan. Kalau durhaka, na'udzubillah, dia bertambah kedurhakaan dia. Sampai kita tegur dia, kita kena marah. Berapa ramai kita tegur orang berzina, dia marah, kita peduli apa? Ya. Negara kita ni sekarang kita cuba block beberapa perkara, sistem-sistem yang tak betul. Ya. Saya baru ni kebetulan ada interview dengan akhbar Cina. Dia bangkitkan soal kenapa kita melarang Oktober Fest, pesta bulan Oktober. Saya sebut, Oktober ni budaya minum arak. Ya. Bukan budaya kita, bukan budaya orang Melayu, bukan budaya orang Cina. Ya. Baru ni Bon Odori. Kan? Ini budaya orang Jepun, bukan budaya kita pun. Kita balah dengan budaya yang liar, yang rosak di luar, yang kita masuk. Akhirnya kita balah sama-sama kita. La ilaha illallah. Di waktu yang sama, kita perlu bina kekuatan dalam budaya kita yang berteraskan budaya yang digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Oleh kerana itu, sahabat-sahabat sekalian, akhir sekali ada 3 perkara sebagai peringatan kita bersama. Yang pertama, dunia kita hidup ni sekejap, tuan-tuan. Sekejap je. Saya dah 60 lebih, pejam celik, dah 60 dah rupanya, insya-Allah. Baru sambut hari lahir 2-3 hari lepas, yang ke-62, 27 hari bulan. Hari ni 1 hari bulan, baru lagi lah. Umur kita ni pendek. Amar ummati baina 60 wa 70, kata Rasulullah. Purata umur umatku 60 ke 70 tahun. Tapi yang penting bukan panjang pendek umur. Yang penting apa yang kita buat dengan umur yang Tuhan bagi pada kita. Ada seorang sahabat Nabi, tuan sekalian, Sa'ad bin Mu'az namanya. 6 tahun dalam Islam. Dia masuk Islam umur 31, dia wafat umur 37. Waktu hari mati dia, menangis para malaikat Allah, bergegar aras Allah Subhanahu wa taala. Sewaktu Nabi iring jenazahnya ke kubur, Nabi menjinjit kaki. Ya, sahabat kata, Rasulullah, kenapa kau menjinjit kaki? Nabi kata, aku bimbang terpijak sayap para malaikat yang turun mengiringi jenazah Sa'ad bin Mu'az. 6 tahun dalam Islam. Hebat manusia ni. Ya, kuburnya dibakar. Ya. Apa yang boleh kita buat setelah kita mati supaya pahala kita tak mati dengan mati kita? Tuan-tuan buatlah. Semua orang boleh buat. Ada orang minta sedekah, bagilah. Ada orang minta derma buat masjid, bagilah. Walaupun RM1, walaupun sikit. Atau tanam pokok, tanamlah. Tanamlah. Ya. Saya jumpa seorang pakcik umur 75 tahun, tanam musangking. Tengah tanam musangking, umur 75. Saya kata, pakcik, sempat makan ke ni? Dia kata, Ustaz, kalau nak makan buah rasa macam tak dan dah. Tak sempat dah. Tapi kalau nak makan pahala rasa sempat lagi. Ya. Betul. Yang kedua, ya akhi, hidup kita ni ada kesalahan, ada dosa. Ya. Semua kita ada salah. Ya. Kadang-kadang dosa zaman muda. Ada masa-masa dosa kita buat Allah tutup, tak ada siapa tahu pun dosa kita. Allah tutup dosa tersebut. Masya Allah, zaman muda-muda macam-macam, tak semayang, macam-macam muda tu. Ya, tengok-tengok sekarang dah tua, alhamdulillah. Banyak berubah. Ya, saya ada seorang kawan, nakal ya Rabbi. Masya Allah, masa sekolah, sama sekolah dengan saya. Nakal ya Allah. Ya, kalau cermin pecah, kerja dia lah tu. Kalau kipas ni bengkok, tu kerja dia lah. Ya Rabbi. 30 tahun saya pisah dengan dia, baru ni jumpa dia. Jadi imam masjid daerah, tuan-tuan. Saya tanya, atas kerja mana sekarang? Dia bisik kata, Ana jadi imam sekarang ni masjid daerah. Saya kata, Masya Allah, nasib baik makmum tak tahu. Kalau makmum tahu mufarakah, kata tu zaman jahiliah, zaman dulu lah. Sekarang okey dah. Ya. Siapa sangka orang nak bunuh Nabi, cabut pedang nak bunuh Nabi, marah pun Nabi SAW, akhirnya jadi khalifah Rasulullah, wafat di tanah sebelah Nabi SAW, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kata Imam Ghazali, jangan kamu benci terhadap pelaku maksiat, tapi kamu kena benci maksiat yang dilakukan. Kita kena benci maksiat, tapi jangan benci pelaku dia, sebab pelakunya ada potensi jadi baik. Ada peluang untuk bertaubat jadi orang yang soleh. Ya. Tanggungjawab kita, kata Imam Ghazali kepada murid dia, Yunus, tanggungjawab kita ialah merawat pesakit, bukan merawat penyakit, bukan membunuh pesakit. Ya. Maka tanggungjawab kita besar ini yang kita kena teruskan. Oleh kerana itu, aspek inilah yang kita pertekankan. Apa dia? Buatlah kebaikan, mudah-mudahan kebaikan itu akan terus sambung walaupun kita tak ada. Yang akhir, yang ketiga, jangan tak ada masa dengan Allah, nanti Allah tak ada masa dengan kita. Ya, jaga hak Allah, Allah akan sempurna hak kita. Ya, doa pada sahabat tanpa pengetahuan dia. Ya, bila kita ingat sahabat, kita doa ke dia. Ingat sahabat kita mati, sedekah. Baca Fatihah, baca Qul Allah, sedekah pada dia. Mudah-mudahan bila kita tak ada nanti, orang akan sedekah amalan dia kepada kita. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita dan menjadikan kebaikan dalam pertemuan kita pada malam ini, insya-Allah. Dan doa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya kita masuk golongan yang sabiqum bil khairat. Ya, golongan yang segera melakukan kebaikan. Dengar ada kebaikan, maka kita minta Allah Ta'ala permudahkan kita untuk melakukan kebaikan tersebut.
InsyaAllah panjang umur jumpa semula pada masa akan datang. Minta maaf banyak salah silap kasar bahasa dan sebagainya. Walaupun masa pengurusi kata pulang pada ustaz pukul berapa, tapi saya ada pengalaman. Bila kita tengok bola ni, yang paling syok sekali bila masuk gol. Kan? Tuan-tuan tengok gusti atau tinju yang paling seronok sekali, tumbuk, tumbang terus. Itu syok. Saat yang paling seronok. Itu juga kita tengok orang lomba motor. Bila syok sekali, bila jatuh bergolek tu. Sama juga ceramah. Yang syok sekali, bila penceramah kata, sekianlah ceramah saya. Itulah saat yang paling seronok sekali. Wallahu a'lam. Aqul qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tabarrakna ba'dakum ma'suma. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin والصديقين والشهداء والصالحين رب زدنا علما وارزقنا فهما ربنا اهد بنا بين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين قبل الله منكم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.